Okey, selamat pagi kepada semua pelajar PT3 yang pintar. Cikgu Ray di sini. Okey, anda boleh dengar audio saya untuk video ni. Video pertama kita dah belajar tentang jantung. Maka hari ni cikgu akan ajar tentang uh, jenis darah, jenis darah, dan juga kita akan lihat kepada salur darah dari 3 jenis salur darah. Okey, sebelum kita memulakan kelas dengan topik baru, di sini cikgu ingin mengimbas kembali video pertama yang kita telah buat. Jadi pelajar-pelajar yang telah melihat menonton video tersebut boleh mendapat idea. Okey, jadi kalau anda tengok kepada jantung tu, kita ada beberapa saluran. Antaranya kita tengok kat sini vena cava. Vena cava membawa darah dioksigen, termasuk membawa darah yang mengandungi karbon dioksida masuk ke dalam jantung menerusi vena cava, iaitu daripada badan ke jantung. Dan darah tersebut akan dibawa keluar, darah yang mengandungi kandungan karbon dioksida dibawa keluar daripada jantung ke paru-paru melalui arteri pulmonari, di mana berlakunya seterusnya pergi ke paru-paru, berlakunya pertukaran gas melalui kadar resapan, dan ini akan menyebabkan pertukaran gas berlaku. Jadi maka karbon akan masuk ke dalam alveolus, oksigen akan masuk ke dalam salur darah, iaitu salur darah kapilari. Dan darah kini membawa oksigen, okey, dan masuk daripada paru-paru ke jantung menerusi vena pulmonari. Ini vena pulmonari yang kita tengok dalam tu kandungan darah tu adalah oksigen. Okey. So seterusnya daripada jantung, okey, darah beroksigen akan dihantar ke seluruh badan menerusi aorta. Ini yang kita dah belajar dalam jantung, struktur jantung. Jadi saya harap anda boleh recall balik semua yang tu. Okey, hari ini cikgu akan meneruskan dengan topik sama juga, masih dalam bab sama. Kita akan meneruskan dengan chapter subtopik yang baru. Okey. Okey, inilah subtopik baru kita, iaitu 3 jenis salur darah yang ada dalam tubuh badan kita. Okey. Saya nak anda perhatikan setiap gambar raja yang cikgu ada kat sini. Kalau anda perhatikan untuk arteri, vena dengan kapilari, tiga-tiga gambar dia berlainan. Sila perhatikan. Anda juga perlu latih lukis. Mungkin anda ni akan ditanya dalam paper PT3 untuk anda disuruh untuk lukis. Okey, cuba lihat untuk arteri. Okey, arteri dia unik sikit. Kalau anda tengok, perhatikan dekat arteri ni. Okey, anda boleh lihat dia ada dinding, okey, yang elastik, dinding yang elastik dan tebal, dinding elastik yang tebal serta lumen yang kecil. Kenapa dia ada lumen yang kecil? Supaya dia boleh menghasilkan satu tekanan, okey, tekanan yang tinggi di mana boleh mengalirkan darah yang beroksigen dalam tekanan tinggi. Okey, sebab tu lumen tu kena kecil supaya dia boleh memastikan tekanan itu ada dan memastikan peredaran darah tu laju. Apabila ada tekanan yang tinggi, maka dinding arteri itu perlulah elastik, kenyal, supaya dia boleh mampu menahan tekanan tersebut. Kalau tak, nanti kalau dinding dia nipis, dia akan koyak. Tapi dekat sini, disebabkan struktur dia, kita tengok struktur dia, kalau tengok, dia memang tebal dan kenyal. Okey. Dan fungsi dia membawa darah keluar dari jantung dan hantar ke seluruh sel dalam badan. Dia membawa darah beroksigen. Okey. Untuk vena pula, kalau anda perhatikan vena, lumen dia besar, dinding dia sederhana. Okey. Kenapa? Kerana vena ni membawa darah berkarbon. Okey, bukan beroksigen. Dia membawa darah terdioksigen, termasuk mempunyai karbon dioksida di dalam tu. Dan kadar pergerakan darah tu perlahan sebab dia membawa darah berkarbon dioksida. Jadi pergerakan dia perlahan masuk ke dalam jantung. Okey. Dan dinding dia seperti saya kata nipis dan kurang kenyal. Tapi yang amat istimewa bagi untuk vena ni, dia mempunyai injap. Kenapa dia perlu ada injap? Supaya dia boleh memastikan darah tu mengalir sehala masuk ke dalam jantung dan pastikan darah tu tidak turun balik kerana dia melawan daya graviti. Okey.
Apabila darah bergerak daripada sel masuk kembali ke jantung, dia lawan arah tarikan graviti. Jadi dia perlukan injap untuk memastikan darah tu mengalir sehala. Okey? Dan fungsinya membawa darah dari seluruh badan ke jantung dan darah yang dibawanya mengandungi karbon dioksida. Okey? So, seterusnya kalau anda lihat di sini pula yang terakhir, kapilari. Sudah tentu sebelum ni cikgu dah beritahu kapilari. Kapilari ni dindingnya selapis. Okey, kenapa dinding dia selapis? Supaya dia boleh memudahkan kadar pertukaran. Okey, resapan ni boleh berlaku dengan cepat. Kalau dinding dia nipis, lebih cepat. Okey, so dia lah mempunyai lumen yang sangat kecil dan dinding yang sangat nipis. Okey, inilah dia menghubungkan arteri dan vena dan membenarkan pertukaran gas dan bahan. Ini yang anda boleh perhatikan. Kalau kita tengok gambaran besar, okey, kalau kita tengok gambaran besar, inilah gambaran besar di mana okey, kita ada jantung, okey, di mana jantung akan mempam darah beroksigen melalui aorta. Melalui aorta, okey, dia akan masuk arteri, okey. Arteri akan mengekalkan tekanan tinggi dengan adanya dinding yang tebal, memastikan darah mengalir dengan cepat, laju, okey, dan masuk ke kapilari. Seterusnya apabila masuk ke dalam kapilari anda boleh tengok keratan rentas kapilari, dindingnya nipis, membolehkan oksigen untuk resap keluar masuk ke dalam sel. Okey. Bila dia masuk ke dalam sel, maka berlakulah pertukaran di mana sel akan mengambil oksigen dan memberikan karbon. Karbon dioksida itu akan meresap keluar daripada tisu sel, okey, dan masuk ke dalam kapilari. Apabila dia masuk dalam kapilari, dia akan masuk ke dalam vena, okey, dan vena akan mengangkut, okey, semua darah berkarbon dioksida masuk ke dalam jantung. Tapi dia perlu lawan arah graviti, daya tarikan graviti. Jadi wujudlah injap-injap yang memastikan darah ni mengalir sehala. Okey, jadi pelajar-pelajar harus tahu membezakan tiga-tiga fungsi dan strukturnya dan apa tugasannya. Okey, dia amat simple saja. Okey, so kita dah cover jantung, kita dah cover 3 jenis salur darah. Di sini kita akan masuk lagi subtopik yang kecil di mana kumpulan darah. Okey, so kumpulan darah manusia terbagi kepada 4, iaitu kumpulan darah A, B, AB dan O. Okey, inilah 4 kumpulan darah yang kita ada. Kita ada masa yang banyak, jadi kalau boleh pelajar-pelajar bolehlah tanya ahli keluarga apa jenis darah mereka. Sangat penting untuk kita ketahui jenis darah kita. Okey, so kumpulan darah ni terdiri daripada 4 dan setiap ni kita boleh menermakan darah kita, tapi dia ada beberapa ciri-ciri yang kita perlu lihat. Contohnya, penderma darah A hanya boleh menermakan darah mereka kepada orang individu kumpulan darah A dan AB saja. Mereka tidak boleh mendermakan kepada orang berdarah B dan O. Okey, tidak sesuai. Kalau mereka tersilap menerima darah tersebut, maka berlakulah gumpalan. Kalau berlaku gumpalan, maka darah tersebut tidak akan mengalir, tidak akan membawa oksigen. Boleh menyebabkan kematian. Okey. Kalau anda lihat di sini pula, B hanya boleh menermakan kepada D dan AB saja. Okey. Tapi untuk AB ni dia special. AB dengan O ni special sikit. Kalau anda tengok. Okey, maaf Okey, kalau anda tengok di sini, kepada individu yang mengenai darah AB, mereka dikenali sebagai penerima universal, di mana mereka boleh menerima semua jenis kumpulan darah yang lain. Okey, tetapi mereka hanya boleh mendermakan kepada kumpulan darah AB saja. Dikenali orang-orang ni yang AB ni kira orang yang bertuah, tapi mereka juga terikut. Okey, sebab mereka tidak boleh hanya boleh mendermakan darah mereka kepada AB saja, tidak boleh kepada orang lain. Okey, kalau andanya mereka mendermakan darah tu mungkin boleh menyebabkan aglutinasi. Okey. Okey, kalau anda tengok dekat orang yang darah O ni, mereka ni adalah dikenali sebagai orang yang pemurah. Kenapa? Mereka ni penderma universal. Mereka boleh mendermakan darah kepada semua orang. Tak kira lah siapa mereka. Tetapi mereka hanya boleh menerima darah dari kumpulan O saja. Ni nasib malam mereka.
Mereka ni tidak pemurah hati, mereka boleh menermakan kepada semua orang, tetapi mereka hanya boleh menerima daripada kumpulan darah O sahaja. Okey, so pelajar baiklah, saya dah cover 3 benda ni. Saya akan sediakan sisipan-sisipan latihan PG3 dan juga quiz. Saya memerlukan anda untuk melakukan latihan ni dengan sebaik mungkin. Kepada pelajar-pelajar yang ada printer, anda boleh print latihan tersebut dan buat. Kepada pelajar yang tidak punya printer, tidak ada masalah. Anda keluarkan satu paper, tuliskan jawapan dan susun dalam satu file. Sekembalinya kita ke kelas asal kita akan bincang balik jawapan anda. Kita akan tentukan balik jawapan anda. Okey. Jadi bekallah berada di rumah, sentiasa sihat dan kita akan bertemu balik dalam video akan datang. Okey, that's it for today. Take care guys.